Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar semua murid-murid? Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita masih diberi kesempatan dan peluang untuk berada pada sesi PDPR pada kali ini. Okey, jangan putus asa, jangan jemu Okey, hari ini saya nak menjelaskan sedikit tentang mesin ringkas. Okey, tanpa buang masa, jom. Okey, hari ini di akhir penerangan saya nak kamu jelas tentang contoh, jenis dan kegunaan mesin ringkas. Okey, dia hari ini kita nak tentang saya nak kamu faham tentang jenis-jenis dan kegunaan mesin ringkas, itu je. Okey, kerana mesin ringkas saya ada lebih kurang 7 jenis mesin ringkas. Kamu boleh tengok surat 192 sehingga 195. Okey, apa itu mesin ringkas sebenarnya? Mesin ringkas ialah alat yang membolehkan kita melakukan kerja dengan lebih mudah dan cepat. Itu mesin ringkas, dia membantu kita menjalankan kerja-kerja dengan lebih mudah dan cepat. Okay, kita teruskan dengan mesin ringkas yang pertama. Jenis-jenis mesin ringkas. Okay, yang pertama saya terangkan berkenaan dengan satah condong. Okay, satah condong ialah satu permukaan yang disandingkan dengan kedua-dua hujungnya diletakkan pada ketinggian yang berbeza. Itu kita boleh nampak. Pada ketinggian yang berbeza macam ni. Hujung ni pada ketinggian yang berbeza. Memudahkan kita bergerak dan menggerakkan beban dari satu aras ke aras yang lebih tinggi. Kalau kamu tengok gambar tu, ada satu gambar yang pertama tu macam mana seorang lelaki menggerakkan kita sorong untuk naik ke tempat yang lebih tinggi. So, papan yang digunakan tu automatik dia menjadi satu mesin ringkas yang dipanggil satah condong. Okay, tangga juga termasuk dalam kategori satah condong dan juga jalan jalan yang bertingkat ni, jalan yang daripada bawah ke tempat yang lebih tinggi, itu juga jalan juga sebagai satu mesin ringkas. Okey, itu berkenaan dengan satah condong. Okey, yang kedua. Okey, skru. Kamu mesti pernah tengok skru lah. Okey, skru salah satu jenis mesin ringkas. Skru ialah sejenis mesin ringkas yang mempunyai satah condong berlingkar yang dinamakan berbenang. Skru digunakan untuk menyatukan dan mengetatkan dua kepingan objek yang bergabung. Ciri yang pertama dia ni, mempunyai satah condong berlingkar yang dipanggil berbenang. Kat skru tu kan ada nampak berpilin kan, berbenang, dipanggil berbenang. Skru digunakan untuk menyatukan dan mengetatkan dua kepingan objek yang bergabung. Dia skru tak semestinya skru. Skru memang skru lah. Skru yang digunakan tu memang mesin ringkas jenis skru. Okey, tapi ada benda lain juga yang bukan skru dan dia termasuk dalam kategori mesin ringkas skru. Apa dia? Contoh, apa-apa saja yang kita pusingkan untuk mengetatkan. Okey, contoh macam mentol. Kan ada berbenang untuk kita masukkan mentol kan? Okey, penutup botol. Botol dengan penutup. Kita pusingkan untuk ketatkan. Dan benda-benda lain, objek-objek lain lagi yang mempunyai cara yang sama. Seterusnya. Tuas ni sebenarnya dia agak besar sikit. Kalau nak cerita ni dia agak kompleks sikit. Ini saya terangkan secara ringkas kat sini. Dia sebenarnya kalau tuas ni nak faham kena terang secara bersemuka. Tuas terdiri pada sebatang rod yang bergerak pada satu titik tetap yang dinamakan fulcrum. Tuas membantu kita untuk mengangkat dan menggerakkan objek dengan mudah. Tuas terdiri daripada 3 bahagian iaitu beban, daya dan fulcrum. Macam saya katalah, saya nak cerita benda ni, cuma saya harap kamu faham lah. Ni paling ringkas lah. Tuas ni macam ni contoh. Kita nak menggerakkan satu beban, satu batu macam katakan ada batu besar. Kita letakkan sebatang kayu. Kita nak umpil dia, kita letakkan satu benda untuk kita umpil. Yang benda yang kita nak umpil ni, inilah fulcrum. Fulcrum. Batu besar ni beban. Dan tangan kita yang nak tekan ni, kita nak tolak. Sini daya. Daya, fulcrum tadi, beban. Ini paling ringkas, paling mudah. Contoh kita nak tarik paku pun, itu tuas. Kita nak buka penutup botol, itu pun tuas.
Banyak lagi sebenarnya. Kita nak potong kertas juga, alat pemotong kertas itu pun tuas. Kita menyapu pun tuas. Sebab dia ada, apabila adanya 3 benda tadi ni, ada daya, beban fulcrum, maka itu adalah tuas. Okey, seterusnya. Akal. Akal terdiri daripada sebuah roda beralur yang boleh bergerak bebas. Takal boleh digunakan untuk mengangkat, menurunkan atau menarik beban apabila seutas tali atau rantai dilalukan pada alur tersebut. Okey, takal ni terdiri daripada sebuah roda beralur. Beralur tu kat tengah-tengah ni ada alur. Okey, yang boleh bergerak bebas. Takal boleh mengangkat, menurunkan atau menarik beban apabila seutas tali atau rantai dilalukan pada alur. Contoh ada seutas tali, macam ni lah contoh. Macam ni. Okey. Dilalukan pada alur tersebut. Jadi kita boleh tarik. Inilah takal. Okey. Okey, contoh takal ni ada pada tiang bendera ataupun dekat kilang-kilang, pada layar kapal. Okey, itu ada takal. Okey, seterusnya roda dan ganda. Okey, roda dan ganda digunakan untuk menggerakkan atau memutarkan sesuatu objek. Mesin ringkas ini terdiri pada roda yang dipasang pada sebatang rod yang dinamakan ganda. Okey, roda yang dipasang pada sebatang rod yang dinamakan ganda. Tapi dia tak semestinya ada roda, betul-betul roda. Okey, ni ciri-ciri dia. Okey, dan apabila roda ni berpusing, ganda juga turut berpusing. Ini ciri-ciri mesin ringkas roda dan ganda. Tapi dia tak semestinya roda. Contoh macam pili. Pili. Okay, bila kita pusing pili, ada rod kat bawah tu pun turut sama bergerak. Ni contohlah, ni kepala paip. Kita pusing ke atas dan ada batang besi kat bawah ni pun turut berputar. So, itu juga adalah roda dan ganda. Okey, screwdriver. Okey, screwdriver. Pemegang ke atas tu dikategorikan sebagai roda. Batang tengah-tengah screwdriver, pemutar skru itu adalah ganda. So, bila kita pusing ke atas, pemegang pemutar skru tu, besi tengah tu pun turut sama berputar. Okey, selain itu spana. Spana pembuka tayar kereta. Kita nak pusing, ayah kamu buka tayar kereta kan. Okey, yang pusing ini adalah roda. Yang batang rod tengah dia tu adalah ganda. So, bila kita pusingkan yang ni, yang tempat kita pegang spana tu, yang rod tengah-tengah itu turut sama bergerak. Jadi, itu juga dikategorikan sebagai mesin ringkas roda dan ganda. Okey, baji. Okey, baji ialah mesin ringkas yang mempunyai satu atau dua sata condong yang tajam hujungnya. Baji digunakan untuk memisah, memotong atau menggerakkan, memegang dan memberhentikan objek. Okey, paling mudah kita nak gambarkan baji ni, dia tajam. Dia ada bahagian yang tajam dan salah satu fungsi dia adalah memotong ataupun memisahkan. Okey, kalau kita tengok gambar cangkul, cangkul itu adalah baji kerana dia tajam. Okey, kapak. Tu penyendal pintu pun dikategorikan sebagai baji walaupun fungsi dia bukan memisahkan. Penyendal pintu ni fungsi dia memberhentikan objek. Kita nak berhentikan pintu daripada bergerak, kita letak penyendal pintu. Maksud memberhentikan objek termasuk dalam kegunaan baji. So penyendal pintu baji, paku pun baji. Pisau, parang juga baji. Okey, dan mesin ringkas yang terakhir. Gear. Gear ialah mesin ringkas yang terdiri pada roda atau silinder bergigi. Dia berfungsi untuk mengubah arah dan kelajuan pergerakan bahagian-bahagian lain dalam sesuatu mesin yang lebih kompleks. Okay, gear adalah roda atau silinder bergigi. Bergigi maknanya ada gigi-gigi. Okey, gear berfungsi untuk mengubah arah dan kelajuan pergerakan. Okey, fungsi gear ni dia tak boleh hanya satu. Gear ni berfungsi sekurang-kurangnya dua. Baru fungsi gear tu ada. Okey, contohnya gear ada dua. Bila yang ni bergerak, yang ni pun akan bergerak ke arah yang bertentangan.
maka barulah berlakunya pergerakan sesuatu bahagian dalam mesin kompleks. Dan gear ni dia punya kegunaan dia untuk mengubah arah. Mengubah arah ni arah gear ni kan. Mengubah arah ataupun kelajuan daripada perlahan menjadi laju. Dia mengubah arah pergerakan dan kelajuan pergerakan bahagian-bahagian lain dalam sesuatu mesin kompleks. Dan gear tak semestinya gear kita boleh dapati, bukan kalau biasa kamu dengar gear ni pada sama ada motor, kereta, gear juga boleh didapati di dalam jam tangan, jam dinding, dalam pemadam. Pemadam bila kamu tulis tu, yang kita nak padam kan, bukan pemadam biasa, pemadam getah tu. Yang correction tape tu. Okay. Dan juga pemutar telur ni antara contoh-contoh alat objek yang ada gear. Okay. So, saya harap kamu faham sedikit sebanyak penerangan saya berkaitan dengan mesin. Macam saya katalah, sebenarnya tajuk mesin ringkas ni dia lebih mudah diterangkan secara bersemuka. Tapi saya cuba sampaikan dengan cara yang mudah untuk kamu faham. Okay, jadi selepas selesai menonton penerangan saya, sila buat nota ringkas mengikut kreativiti kamu sendiri. Okay, arahan seterusnya akan diberikan pada jam 12 di aplikasi Telegram. Okay, insyaAllah kita jumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum.